Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi semua anak-anak di rumah. Semoga semuanya dalam keadaan sihat walafiat dan ceria selalu di sisi keluarga. Saya Cikgu Muhammad Jabal Nur bin Pari, panggil sahaja Cikgu Jabal, akan mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 3 Titanium bagi tahun 2021. Baik, sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari pertama tahun 2021 hari ini, mari sama-sama kita baca doa. Bismillah. Selamat pagi, Cikgu. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah. Seperti tahun-tahun sebelum ini, Cikgu akan menyarankan kepada semua murid untuk menyediakan sebanyak 3 buah buku. 3 buah buku latihan yang kecil. Cikgu minta kepada setiap murid untuk menyediakan 3 buah buku latihan yang kecil bagi mata pelajaran Bahasa Melayu. Kerana apa? Kerana Cikgu akan memecahkan subjek Bahasa Melayu ini kepada 4 bahagian. 4 bahagian utama, iaitu yang pertama sekali di sebelah atas ni ialah tata bahasa. So setiap dalam buku kelatihan yang kecil itu ada satu buku dikhususkan untuk tata bahasa. Seterusnya ialah penulisan. Jadi kena sediakan satu buku latihan kecil yang khusus untuk aktiviti penulisan ataupun karangan. Seterusnya ialah sistem bahasa. Sediakan satu buku latihan kecil khusus untuk sistem bahasa. Baik, manakala pemahaman pula tidak perlu menyediakan buku latihan kecil. Kenapa? Kerana untuk bahagian pemahaman ini kerajaan telah menyediakan buku aktiviti. Buku aktiviti jilid 1 dan jilid 2, dan kita hanya menggunakan buku itu untuk aktiviti pemahaman. Baik. Next. Baiklah, kita akan lihat pelajaran pertama Bahasa Melayu pada tahun ini, iaitu bahagian tata bahasa. Baik, tata bahasa kita akan lihat pada hari ini 2 perkara, iaitu ayat tunggal dan ayat majmuk. Cikgu percaya ramai anak-anak telah pun belajar ayat tunggal dan ayat majmuk ini sejak tahun 1 lagi. So, hari ini kita akan buat ulang kaji sahaja. Saya yakin dan percaya anak-anak sudah belajar dan ramai yang telah mampu dan boleh membuat ayat tunggal dan ayat majmuk yang baik. Baik. Seterusnya kita lihat apa itu ayat tunggal dan apakah itu ayat majmuk. Yang pertama sekali ialah ayat tunggal. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek atau satu predikat. Cikgu ulang. Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek, maksudnya satu subjek itu sama ada benda ataupun orang, dan satu predikat, sama ada predikat itu perbuatan ataupun penerangan. Contoh, kita tengok contoh. Contoh, Aiman sedang menonton televisyen. Aiman satu subjek, satu orang sedang menonton televisyen. Menonton televisyen ialah satu perbuatan sahaja. So dia satu predikat. Boleh? Sekarang kita lihat contoh-contoh lain dalam ayat tunggal. Contoh pertama, Nabila sedang membaca buku. Nabila satu subjek, satu orang sedang membaca buku. Membaca buku satu predikat, yaitu penerangan tentang perbuatannya. Contoh kedua, Tasya membeli keropok lekor di kedai itu. Tasya satu subjek, satu orang membeli kata kerja keropok di kedai itu. Membeli keropok di kedai itu perbuatan, kata kerja, predikat, satu predikat. Seterusnya contoh ketiga, Makcik Kiah, satu orang sedang menjual pisang goreng.
Ya, pisang goreng, sanggar. Kalau bahasa kita di Tawau ini kita panggil sanggar. Oke. Jangan bina ayat Makcik Kia sedang menjual goreng pisang. Itu salah. Kenapa salah? Sebab goreng pisang ialah kata kerja, perbuatan. Oke? Perbuatan menggoreng pisang. Oke? Jadi untuk pisang goreng ataupun sanggar lebih tepatnya ialah pisang goreng, bukan goreng pisang. Oke, Makcik Kia, satu subjek, satu predikat, satu orang sedang menjual pisang goreng. Oke, satu predikat, satu perbuatan, satu kata kerja, dan satu penerangan. Oke. Seterusnya yang keempat ialah Pak Karim sedang memotong dahan pokok mangga itu. Oke, Pak Karim satu orang, satu subjek, seterusnya sedang memotong dahan pokok mangga itu. Oke, satu perbuatan, satu predikat, satu penerangan. Oke, jelas? Oke, seterusnya. Oke, seterusnya kita lihat pula ayat majmuk. Apakah itu ayat majmuk? Ayat majmuk yang mempunyai lebih daripada satu subjek dan lebih daripada satu predikat. Maksudnya dia ada 2, 3, 4 subjek dan predikat. Lebih daripada satu. Kalau satu kita panggil dia tunggal. Oke, satu sahaja. Hanya dia sahaja satu. Anak tunggal contohnya. Oke. So, untuk ayat majmuk, dia mempunyai lebih daripada satu subjek. Mungkin 2 subjek, 2 orang, 3 orang, 4 orang, okay? Dan lebih daripada satu predikat. Mungkin lebih daripada satu perbuatan. Ataupun lebih daripada satu penerangan. Pokoknya dia lebih. Okay? Kita tengok contoh. Alright. Ayah sedang menonton televisyen sambil menghirup secawan kopi. Subjeknya ialah ayah, satu orang sedang menonton televisyen. Ini perbuatan yang pertama. Sambil menghirup secawan kopi. Perbuatan yang kedua. Jadi di situ dia ada satu subjek dan dia ada 2 predikat. Oke, ataupun 2 perbuatan yang dihubungkan di antara 2 perbuatan ini dihubungkan di tengah-tengahnya itu ialah dengan kata hubung. Oke, kata hubung dan, lalu, sambil, ialah, oke, dan sebagainya. Contoh kedua, Maisarah, Nora, dan Putri ialah murid baharu di tahun 3T. Oke, lihat. Subjeknya ada berapa? Ada 3 subjek. Lebih daripada satu subjek. Tadi itu ayah sedang menonton televisyen sambil menghirup secawan kopi. Itu satu subjek. Tapi yang di bawah ini, Maisarah, Nora, dan Putri ialah murid baharu tahun 3T. Dia mempunyai lebih daripada satu subjek. Dia ada 3 subjek, 3 orang. Manakala dia punya penerangan, predikatnya hanya satu. Ialah murid baharu di tahun 3T. Begitu ya. Ini pun dikira sebagai ayat majmuk. Sebab apa ayat majmuk? Dia lebih daripada satu subjek. Untuk ayat yang kedua. Untuk ayat yang pertama tadi, ayah sedang menonton televisyen, itu ialah satu subjek, tapi dia ada 2 predikat. Yang di bawah ada 3 subjek, 1 predikat. Oke, paham? Jelas? Oke, seterusnya. Oke, baik. Sekarang kita tengok contoh-contoh lain dalam ayat majmuk. Pertama, Nabila sedang membaca buku sambil baring di atas katil. Oke, Nabila sedang membaca buku sambil baring di atas katil. Ada berapa predikat? Ada 2 predikat. Subjek 1, yaitu Nabila. Tapi perbuatannya ada 2. Membaca buku sambil baring di atas katil. Oke, yang kedua. Tasha dan Wawa membeli keropok di kedai itu. Oke, ada berapa subjek? Ada 2 subjek, yaitu si Tasha dengan si Wawa. Apa yang dorang buat? Membeli keropok di kedai. Satu predikat, satu perbuatan, satu penerangan. Oke, seterusnya yang ketiga. Makcik Kia menjual pisang goreng dan keropok lekor. Ini ada berapa subjek? Ada 1 subjek sahaja, yaitu si Makcik Kia. Dia punya predikat, dia punya penerangan ataupun perbuatan ada 2. Satu, dia jual pisang goreng. Satu lagi dia jual keropok lekor. Oke. Dan yang terakhir, contoh terakhir, Pak Karim memotong dahan pokok mangga itu,
lalu membakar dahan-dahan itu. Pak Karim satu subjek, satu orang memotong dahan, lepas dia potong dahan-dahan pokok mangga tuh dia bakar. Oke? So ada dua perbuatan di situ. Satu subjek Pak Karim, satu orang. Perbuatannya ada dua. Satu memotong dahan pokok mangga dan selepas dia potong dia membakar. So dua predikat ini, dua perbuatan ini disambungkan di tengah-tengahnya dengan kata hubung. Apa kata hubung di situ? Lalu. Oke, jelas? Oke, baiklah itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini berkenaan tentang ayat tunggal dan ayat majmuk dalam bahagian tata bahasa. Oke, murid-murid semua, so jangan lupa seperti yang cikgu pesan tadi, sediakan 3 buah buku latihan kecil untuk tata bahasa, penulisan dan juga sistem bahasa. Oke, hanya 3 sahaja. Untuk pemahaman tidak perlu kerana nanti buka sekolah akan diedarkan buku aktiviti dan juga buku aktiviti untuk PKJR. Okey. Mudah-mudahan semua murid-murid dapat memanfaatkan video yang cikgu buat ini, dapat membuat ulang kaji, dapat memahami dan seterusnya dapat diaplikasikan dalam penggunaan harian. Okey. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.